Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, habibina maulana qudwatina uswatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kita muliakan Tuan Pengerusi Majlis kita yang baru sebentar tadi memberikan ucapan haluan, khususnya seluruh saf kepimpinan yang kita kasihi, iaitu ahli jawatan kuasa Masjid PPR Hiliran, para imam, para bilal, hadirin hadirat tetamu Allah sekalian. Kita syukur banyak-banyak kepada Allah, dengan limpah dan kurnia kita dapat berada di dalam majlis ilmu pada malam ini. Mudah-mudahan diberkati, mudah-mudahan dirahmati. Semoga ianya menjadi amal saleh bagi kita dan menguntungkan kita dan memenangkan kita pada hari kita akan bertemu dengan Allah di padang mahsyar di hari kiamat nanti, insya-Allah. Jadi untuk ceramah jemputan ini kita akan tazkirah dulu, lebih kurang setengah jam, kemudian menjawab soalan. Siapa yang belum tulis soalan boleh tulis sekarang dan hantar. An Malik bin Huwaris radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila an-nasi irji'u ila ahlikum wa aqimu fihim wa 'allimuhum wa muruhum wa sallu kama ra'aitumuni usalli iza hadaratis salah wa azin lakum ahadukum wa la ya'ummakum akbarukum aw kama qala rawahul Bukhari. Sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Malik bin Al-Huwairis radhiyallahu anhu, katanya Nabi SAW setelah menceritakan tentang syariat-syariat Islam, lalu baginda telah bersabda, pulanglah kamu sekalian wahai manusia kepada keluarga kamu dan tegakkanlah syariat Islam itu di dalam rumah kamu, dan ajarlah keluarga kamu itu syariat Islam, hukum-hukumnya, dan suruh mereka lakukan perintah-perintah agama. Dan hendaklah kamu semua semayang sebagaimana aku semayang. Dan apabila telah masuk waktu semayang, hendaklah azan salah seorang kamu bagi kamu sekalian. Dan hendaklah menjadi imam yang paling tua di kalangan kamu. Dalam hadis ini Nabi SAW berpesan kepada kita supaya menegakkan syariat Islam. Syariat itu agama lah. Agama itu hukum-hukum yang datang daripada Allah dan Rasul, merujuk kepada Al-Quran dan hadis, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh ulama. Adakah kita ni orang awam, orang pelik lerang ni wajib tafsir Quran sendiri, kena huraikan sendiri hadis? Tidak. Kita orang awam ni cukup ambil daripada alim ulama, sudah memadai. Kita tak pandai tafsir Quran, kita tak pandai tafsir hadis, ulama sudah bahagi-bahagikan dengan mudah. Kitab akidah sini, kitab fiqh sini, kitab-kitab lain begitu juga. Kemudian ulama bahagikan pula antara syariat Islam itu, hak mana yang kita kena belajar dulu, hak mana yang kemudian. Yang belajar dulu dipanggil fardu ain, yang belajar kemudian itu dipanggil fardu kifayah. Cuma kita umat Islam akhir-akhir ini alhamdulillah ramai yang berminat, terutama anak-anak muda dengan Islam, dan mereka kembali untuk mengikut atau belajar hadir majlis-majlis ilmu. Cuma sebahagian daripada mereka hanya minat sahaja dan melakukan apa benda ni gerakan sendiri tanpa mengikut tertib. Sedangkan ulama sudah buat tertib. Ilmu mana yang kita nak belajar dulu, bukan ikut suka. Macam kita masuk sekolah, kita tak boleh pilih mata pelajaran, semua kita kena belajarlah.
Lepas matematik bahasa Malaysia tak boleh keluar. Lepas bahasa Malaysia ilmu alam, lepas ilmu alam sejarah. Sampai kita di kolej nak buat dia diploma, nak buat ijazah, baru kita boleh pilih. Jadi satu kesilapan besar lah. Anak-anak muda kita sekarang pilih sendiri ilmu yang dia minat, lalu dia meninggalkan sebahagian ilmu yang wajib dia belajar. Sebagai contoh, ada anak muda yang minat tentang taranum Quran, tentang tajwid, lalu dia hanya hadir majlis-majlis ilmu tentang tajwid. Bila orang mengajar tentang fardu ain, hukum semayang, hukum halal haram dan sebagainya, dia tak minat. Itu satu kesilapan. So akhirnya dia seorang yang mahir tajwid dan dia juga mahir melanggar hukum Al-Quran. Walaupun pada tajwidnya dia baca betul dengan ikhfa, dengan wakaf, dengan mat yang cukup, tapi dia tidak meninggalkan benda yang haram. Contohnya riba. Nampak? Kerana ayat riba itu hanya dia titik beratkan tentang matnya, tentang ikhfa'nya, tentang idgham dan sebagainya. Sedangkan tujuan turun Al-Quran itu supaya manusia selamat. Selamat itu bukan dengan qiraah. Qiraah itu dapat sawab, dapat pahala saja. Sawab berqiraah. Siapa baca Quran dapat pahala. Tapi tujuan Quran yang paling utama menyelamatkan manusia. Lagu mana selamat? Dengan mendengungkan yang dengung, bukan? Dengan menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, meninggalkan yang dilarang Al-Quran dan hadis, dan begitulah seterusnya. Baik. Maka setelah Nabi mengajar akan manusia begini hukum Islam, Nabi kata irji'u ila ahlikum, balik kepada keluarga masing-masing. Balik kepada keluarga masing-masing. Wa aqimu fihim, dan dirikanlah akan syariat itu di kalangan keluarga kamu. Maksudnya Islam ini bermula dari rumah. Mana hukum hakam. Contoh, wajib sembahyang, wajib puasa. Kita ayah tu sendiri sembahyang dulu. Ni ayah tak sembahyang, lepas tu suruh anak sembahyang. Mak tak pakai tudung, suruh anak pakai tudung. Lepas tu ada berlaku pergi ambil anak sekolah tadika. Anak itu sekolah tadika yang mewajibkan pakai tudung, tapi mak pergi ambil, mak tak pakai tudung. Sedangkan atas anak tu tidak wajib pakai tudung. Kerana mereka belum dewasa. Kita suruh dia pakai tudung, tarbiyah, supaya membiasakan sahaja. Kita kena faham, Islam ini bermula di rumah. Antara ayah dengan mak, mana paling penting, yang mana paling besar pangkat keguruannya? Mak dah. Batu kata orang Arab kata al-ummu madrasatun. Mak itu sebenarnya ialah madrasah. Mak tu sekolah. Mak tu sekolah dah di rumah. Ayah timbalan guru besar. Kenapa? Kerana ayah tu banyak di luar rumah. Mak tu banyak di rumah. Jadi kita tegakkan suami isteri, tegakkan Islam di dalam rumah. Maksudnya di sini yang wajib dahulu. Maksudnya ibu bapa jaga solat 5 waktu. Ibu bapa puasa Ramadan. Ibu bapa tutup aurat. Yang sunat kemudian. Yang sunat itu kemudian. Yang wajib itu pun yang diijma'kan ulama. Kita tegakkan dulu. Kemudian wa'alimuhum, dan ajar mereka, ajar semayang. Kita kena ajar baca Quran, ajar adab-adab, ajar jangan ambil wah pelang cik ni haram, berdosa. Ajar tu. Walaupun anak kita ambil tak berdosa, tapi ajar. Nanti mengajar syariat. Ada dalam satu hadis yang lain Nabi kata hakul waladi 'alal walid ayyu'allimahul kitab wal adab atau kama qala. Menjadi satu kewajipan anak yang dipikul oleh seorang ayah mengajar anak dia itu akan Al-Quran. Hukum-hukum Al-Quran. Nampak? Dan adab. Ajar ini mencuri, Al-Quran kata haram. Ini kisah ni, ini nabi, ini malaikat dan sebagainya. Ajar dia. Bukan banyak, sedikit-sedikit. Dan sekarang banyak sangat peralatan yang memudahkan ibu bapa mengajar anak-anaknya. Anak-anak semua ada smartphone. Ibu bapa tengok ada program-program tentang agama, contoh. Dalam YouTube dan sebagainya, dia boleh share dengan anak dia. Contoh. Itu semua benda mudah atas kita je.
Dan banyak maknanya rakaman-rakaman video tentang Quran, tentang kisah Nabi Musa, Nabi Soleh dan sebagainya, kita share dalam WhatsApp grup keluarga dan sebagainya. Itu memudahkan kita. Dulu kita kena beli buku hadiah ke anak, tunggu hari jadi tu, faham? Belum tentu dia baca, dia boleh tengok kulit je. Sekarang banyak short note, poster, jom solat. Siapa tak solat kena bakar dalam api. Contoh pendek ting atau ke anak dia. Contoh itu semuanya, benda itu semuanya nikmat Allah yang memudahkan kita untuk merealisasikan perintah Nabi, wa'allimuhum, ajar anak-anak kita ni. Ajar Quran, ajar adab. Anak kita lakuh kat belakang orang, jangan. Lain kali kalau ada orang mari, jangan lalu kat belakang orang. Kalau ibu bapa, jangan lalu kat atas belakang, lalu kat tepi. Kalau orang tengah ada makan, jangan lakuh kat makanan. Budak tu buat salah kok, tak apa, sebab budak-budak. Dan ajar lagi. Anak kita pun bukan semua ikut, ada kok ya degil. Suruh macam larang, macam suruh. Tapi dia budak. Allah tak tanya kita kenapa anakmu tak jadi ulama dah. Allah tak tanya kita kenapa anakmu tak jadi wali Allah dah. Wa'allimuhum, kita ajar dah. Tapi tak makan nak buat apa ni? Ajar dah. Ajar. Yang paling kuat sekali ialah ibu. Sebab itulah kalau ada masalah anak ngisap dada, anak dan sebagainya, suruh ibunya berdoa. Kerana doa ibu tu 3 kali ganda masing daripada doa ayah. Ini kita ada nak sekolah, nak periksa, nak apa, suruh Tok Imam. Bukan salah suruh Tok Imam, tapi kita lupa mak kita dia lebih masing doanya daripada Tok Imam. Faham lagi? Kita nak minta interview kerja esok, kita pergi jumpa Tok Ila. Bukan salah, tak ada salah, boleh. Faham lagi? Tapi yang paling makbul doa selepas ketiadaan Nabi Muhammad SAW ialah Allah tinggalkan ibu masing-masing. Kata Imam Nawawi, kalau tak ada ibu, tok. Nampak tak? Tak ada tok, mak saudara. Telefon mak kita nak periksa esok ni. Nambah Siti ni, ada Kuala Lumpur ni. Esok start periksa ni. Mak maya ajak mana ni minta kita terang hati dapat menjawab soalan. Tapi kadang-kadang kita tak ingat. Betul tak? Batu mak-mak orang anak jahat tu panggil baik. Orang baik mari jap. Padahal anak dia jahat. Lewat berapa polis mari ambil mak. Tapi dia panggil dengan baik. Mudah-mudahan menjadi satu doa yang diperkenankan Allah Ta'ala. Jangan panggil jahat, panggil baik. Kenapa mak lebih masing? Kerana dia dari perut mak. Mak yang ada roh hidup, dimasukkan satu lagi roh ketika umur 4 bulan, 2 roh dalam satu badan. Faham tak? Susah tak bila 2 roh dalam satu badan? Susah. Kita tak pernah rasa 2 roh dalam satu badan. 2 roh. Bila kandungan sampai 4 bulan, Nabi ceritalah, maka Allah suruh malaikat masukkan roh. Jadi roh mak dia ada tak lagi? Ada dah. Masuk pula satu lagi roh dalam jasad, dalam perut dia. 2 roh tu yang jadi alahang. Dia jadi nak mutah, dia jadi sengiang tubuh, dia jadi sejuk panas, dia jadi tak selesa, jadi sakit pinggang, banyak-banyak tak? Banyak alahang. Ada hak dia bau sabung, ada dia bau orang goreng mutah, ada hak dia bau motosikal tok lelaki dia. Kalau duduk lerang ni kena start dia pakai lapel. Faham lagi? Takut mutah. Laki dah sayang ke bini, eret mutu. Kenapa? Kerana bini dia ngandung alahang. Tak boleh bau minyak. Tapi pitih je boleh bau. Jadi ajar mereka itu, dan wamuruhum, dan suruh. Contohnya solat. Ada hadis yang lain Nabi kata, muru auladakum bis solah. Hendaklah kamu suruh anak kamu semayang. Bila tu? Wahum abna'us sab'i. Ketika mereka sampai usia 7 tahun. Jadi ulama kiaskan dengan suruh semayang itu segala fardu ain yang lain. 7 tahun tu kita suruh semayang, 7 tahun suruh tutup aurat, 7 tahun suruh dia puasa,
7 tahun suruh dia buat benda-benda yang wajib. Adakah wajib atas kanak-kanak 7 tahun? Belum wajib. Bila wajib? Baligh. Kerana hadis yang lain Nabi kata, rufi'al qalam an salasin anis sabiyyi hatta yahtalim atau kama qala. Diangkat qalam, tidak ditulis dosa pahala wajib dan haram daripada 3 golongan. Pertamanya dari kanak-kanak. Kanak-kanak tak wajib sembahyang, tak wajib puasa, tak wajib zakat, tak wajib dan sebagainya. Tak. Sampai bila? Sampai dia sudah balik. Dan kenapa Nabi suruh sembahyang? Kita suruh dia sembahyang umur 7. Tarbiyah, latih. Kita suruh umur, biar tidak sembahyang pun suruh. Subuh suruh sembahyang dik, subuh dah. Tidak sembahyang. Dia masuk dalam bilik, iwat kaki degung. Kita mau rokok tu. Dia kecek kita, tak apa. Sekarang lohor suruh pula. Supaya perintah kita suruh sembahyang itu 5 kali sehari sudah lekat dalam diri dia. Dan bila dia masuk umur dewasa, dia sudah biasa dengan benda tu, dan dia sudah faham satu benda yang sangat penting yang ayah dia suruh umur. Nampak? Kata ulama dalam hadis ini, kalau ayah tak ada di rumah, wajib suruh tu atas mak. Faham? Mak suruh. Kalau ada mak dengan ayah, ayah wajib suruh. Dan ayah kau apa bangun subuh? Kalau kata pukul 8 bangun, subuh gajah. Pukul 11 ayah bangun. Bukan subuh gajah, subuh dinosaur. Nampak tak? Dan kalau pukul 11 ayah bangun subuh, macam mana nak suruh anak sembahyang subuh? Lohor gigi, ayah tak ada di rumah, mak tak ada juga, anak ada. Atau masih ting ting. Suruh Zohor dah, bank kita mayang belaka. Bukan bos pada bank dulu mula upang. Faham tak? Itu kan kemudahan keluarga masing-masing, anak masing-masing. Janji kita suruh buat, tak buat suku kira. Jadi bila sampai umur 10, kita tarbiyah dengan pukulan. Nabi kata kan, wadribu 'alaiha wa hum abna'u 'ashar. Dan apabila mereka umur 10 tak semayang lagi, maka kamu latih-latih pukul dia. Pukul mana? Pukul anak. Pukul tak boleh luka, pukul tak boleh lebang, pukul tak boleh biru, pukul tak boleh berdarah. Dan pukul benda, pukul lepas gitu macam orang hukum hudud lah. Zina 100 hotang, bukan macam pukul dalam jail 1 hotang dengan kulit-kulit punggung cabut. Pukul Islam gini gitu supaya dia rasa dia bersalah, dikenakan hukuman. Benda tu meresap dalam jiwa dia untuk berubah. Faham lagi? Kita pukul anak kita slow. Dan kadang-kadang anak kita tak payah pukul pun. Kita ambil watang, kita buat bunyi piah 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 piah, belum liwatin tu. Kenapa? Menunjukkan dia salah pasal dak semayang lohor. Itu tarbiyah. Faham lagi? Kita umur 7 sekolah ada dulu penting. Sekolah tidak salah, tapi kita lupa apa yang Nabi pesan. Sekolah tu bagian dunia. Bagian akhirat suruh semayang. Ini mudah kan? Dengan WhatsApp, dengan Instagram dan sebagainya, tu tak mudah kita nak berhubung. Dulu kalau anak tak balik, rohoknya mak cari lampu becek dah kat pukul 8 dah adik gini boh pergi main di mana, takut pergi mandi laut gitu, mandi sungai susah mak. Boh cari lampu becek, tak ada lampu becek, boleh obat. Disuluh cari anak. Learning alur. Ada kat ni. Ada depan ni. Balik selalu lah. Garik lama. Orang kata kan balik sebelum garik. Balik selalu. Mudah tak? Itu nikmat Allah. Tapi itu lelaki ni tak berat nanang. Betul tak? Dulu boleh kat kita kecek-kecek. Abang ada 2 ni tahun 2008 itu. Ada surat. Dan nak balik bila? Kejap lagi cakap dengan orang kejap. Okey. Learning. Abang ada 2 ni. Ada surat. Acu bila keseng. Faham lagi. Laki pun will location hok keram. Tambah no hok live location. Nano tu lagi start motor gitu kan. Ambil location. Betul tak? Nikmat. Mudah tak bagi apa? Nak tengok mak ada Mekah boleh tengok anak sini. Ayah ada Johor boleh tengok anak di Terengganu. Syukurlah nikmat Allah dengan kita tunaikan perintah Allah.
Wasallu, dan hendaklah kamu semayang kama raaitumuni usalli. Maksudnya kita semayang macam yang Nabi semayang. Raaitumuni, kamu tengok aku semayang. Bila masa kita tengok Nabi semayang dalam hadis ni? Itu untuk para sahabat. Sahabat saja yang nampak Nabi semayang. Lain pada sahabat tak nampak. Tak ada video, tak ada ambil, tak ada telefon masa tu nak ambil gambar. Nah, yang nampak hanya sahabat. Kerana sahabat ini golongan yang tengok Nabi. Apa makna sahabat? Man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi. Mereka yang melihat Nabi pada ketika hidupnya. Itu sahabat. Orang yang tak dang dengan Nabi, dia dang dengan sahabat, dia panggil tabi'in. Dia tak dang Nabi, dia dang sahabat Nabi. Dia panggil golongan tabi'in. Golongan yang tidak dang dengan sahabat, dia dang dengan tabi'in saja, dia panggil golongan tabi'in. Ini imam-imam mazhab Pak ni. Kan ni kan orang kata mari kita ikut ulama salah. Kita ulama salah dah. Orang pelik lerang ni ulama salah. Mazhab Syafi'i. Sini mazhab Syafi'i tak? Imam Syafi'i itu imam salah lah. Lahir pada tahun 150 Hijrah. Imam Hanafi wafat 150 Hijrah. Imam Malik hidup lahir sebelum awal 1 Hijrah. Itu 4 orang. Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali. Ini semua imam-imam mazhab salaf. Faham lagi? Jadi mereka yang sahabat saja dang tengok. Maka ulama memaksudkan hadis ini, selain pada sahabat, hadis ini bermaksud solatlah kamu sekalian sebagaimana kamu mengetahui aku solat. Kita tengok tak, kita tahu. Dari mana tahu? Daripada hadis-hadis Nabi yang ditinggalkan dalam buku-buku hadis. Nampak? Sebab tu sekarang cukup mudah. Kita tahun 90-an dulu mengaji hadis, pakai kaset. Hak kita boleh pergi tak pakai kaset lah. Hak tok guru ada depan boleh tanda gini. Hak kita tak pergi, hak jauh, hak baca kitab-kitab di pondok-pondok no, atau kaset kosong. Tahun 90-an kaset kosong 2 ya. Kalau beli Kota Baru, kalau Terengganu 3 ya. Satu kitab walaupun nipis 400-500 keping, seguni kandung. Faham lagi? Atau pergi ke Menara Tiwak, pergi ke jalan, balik dengar pula dobit pula, dengar suara saja, gambar tak ada. Kena balik bunyi khiok 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 khiok. Habis bateri nak pusing tak boleh dah, nak pusing dengan kalang. Kata buh mula bukan juga. Depan pula kata. Rohok nak boleh ke ilmu. Learning ada video, tu tak? Buka YouTube ke apa, pilih saja kitab mana nak ngaji. Tak ngaji juga. Faham tak? Duk main TikTok, ketak. Rugi tak kita? Rugi lah. Dulu tak ada kitab-kitab hadis terjemah bahasa Rumi. Ni semua ada. Kitab Sahih Bukhari, Rumi lah ni, 80 ya. Sahih Muslim 70 ya. Rumi sebelah, Arab sebelah. Mudah tak? Tak beli juga. My B 2 T lah umur. Motor sampai ke atas tekak lapang awak naik motor. Tapi bukan pelik lerang lah, pelik ladang. Pelik lerang naik tekak 18 Rugi tak kita? Rugi lah. Dan kan benda-benda ni yang membantu kita dapat ilmu pengetahuan. Jadi kita semayang macam Nabi semayang. Maka kalau tak sama yang macam Nabi semayang, dia ada pertamanya yang jelas ditinggalkan dalam hadis-hadis, dan perkara itu adalah rukun. Kalau kita tak buat sama, tak sah semayang kita. Dan ada satu lagi perkara-perkara yang bukan rukun, kalau kita buat tak sama, sah semayang, tapi makruh sengaja tak buat. Batulah mari ustaz-ustaz ngajar bab semayang. Kita kadang-kadang bab mayang bab tinggi-tinggi sikit ada. Dagang kita jawi pun letak bukan nulis nak mengaji bab tinggi-tinggi. Bukan tak boleh mengaji bab tinggi-tinggi, belajar semayang biar betul. Kerana awalu ma yuhasabu 'anil 'abdu fil qabri as-salah. Nabi sebut dalam sebuah hadis, yang mula-mula ditanya apabila mayat diletak dalam kubur, semayang dulu. Wa in saluhat sairu amali. Kalau okey semayang molek, maka barulah dikira molek amal yang lain. Wa in fasada, jika rosak mayang tak pakai rawa, fasada sairu amali atau kama qala, amalan lain tutup buk. Itu semayang.
Baik Nabi semayang, Nabi takbir, ya, takbir. Takbir itu sebut di mulut, bukan tangan. Takbir itu rukun semayang, akak tangan tu sunat semayang. Maka kita takbir tak? Nampak? Nabi akak tangan bukan ni, Nabi akak tangan berbetulan dengan dua bahu. Kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam iza qama ila salah, kata Abdullah bin Umar. Rafa'a yadaihi hazwa mankibahi wa qala Allahu akbar. Nabi akak kedua tangan sambil berkata Allahu akbar. Ni, Allahu akbar. Senang. Summa yada' yumna 'alal yusra. Kemudian Nabi tak tangan kanan buat tangan kiri. Kita tapak jelas dalam kitab. Sahih dah dalam hadis ada gitu, kita buat sama lah. Nah, Nabi akak ni jari atas dengan telinga parah, bawah ibu jari dengan bawah telinga. Ni bawah tapak tangan sampai atas dengan bahu. Faham? Laki puan situ lah. Jadi tak perlu lah tinggi gini. Ada orang bawah gini. Allah. Dan ni hadis mana? Faham? Benda yang ada jelas disebut dalam hadis, kita tiru sungguh-sungguh. Yang tidak sebut dalam hadis, kemungkinan ada hadis tidak diriwayatkan, kemungkinan diriwayatkan tak sampai pada kita, dimaafkan. Faham? Ni jelas dah dalam hadis. Ni tangan tinggi ni, bahan tinggi ni kau. Jelas dalam hadis gini, bahan perut. Allah. Nah. Sebab apa kita? Sebab kita tidak belajar ataupun nak pelik pada orang. Nabi tak ada doa, tangan ni macam meminta barang. Macam minta dengan orang. Doa-doa ni talabul adna ilal a'la. Meminta daripada kita yang hina dengan Allah yang mulia. Minta. Kalau kita minta beras, nak sikit. Ada orang tangan minta beras. Minta beras. Ada gitu. Doa gini. Doa gitu lah. Faham lagi? Ulama kata rapat boleh, buka boleh, jauh sikit boleh, menunjukkan tadah dan dia rupa meminta kasihan belah. Dan kita gini dah minta beras mana, cikgu minta beras cukup apa lah, tengah anjing datang ni lah, minta apa, minta gini ya, panjang tak apa, panjang, ya Allah, minta faham ke, dekat buka tangan rapat sangat boleh belaka. Faham? Benda yang mudah. Bolang duk cakap apa? Ingat geduk pelik. Dah. Baca Fatihah. Kalau dah baca dah sah mayang. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Ada riwayat lain bi ummil kitab dan seterusnya. Tidak ada semayang bagi mereka yang tidak membaca Fatihah. Bila sebut membaca yaqra'u qira'ah, maksudnya ialah dengan berbunyi. Jadi kalau kita baca Fatihah awak mulut itu bukan qira'ah. Itu bukan membaca. Faham? Sebab tu Nabi membaca berbunyi sehingga sampai sahabat dalam hadis-hadis semuanya berkata sami'atu Rasulullah, aku dengar Nabi berkata, aku dengar Nabi membaca. Kalau Nabi buat gua ni sahabat riwayat, aku dengar Nabi buat ada? Tak ada. Sami'atu Rasulullah yaqra'u yaqulu, mana berbunyi. Udah tak? Udah kita bunyi. Hak berat lagi tutup mulut terus. Allah. Dah mulut tu tak buka. Kalau ada mazhab kata sah tak apa kok, 4 mazhab wajib kena baca. Itu kata. Dalam kitab Syarah Sunnah Imam Al-Baghawi, sahabat sepakat bahawa takbir Nabi ni berbunyi Allahu Akbar. Perlahan tak apa dah. Kenapa? Kerana sahabat kata kami dengar Nabi berkata Allahu Akbar. Maka kita kena kata tak? Allahu Akbar. Tiba-tiba Nabi Allahu Akbar, kita umat dah mana takbir? Tidak sah. Faham lagi?
Sebab tu ulama kerja keras nak mensyarahkan hadis, takut kita faham tak lain. Mudah tak bagi kita? Mudah. Orang tolong goreng, tolong buh repoh, tolong apa buh pinggang tak mari makan ke darah juga. Orang duk ngajar wai tengok drama. Tengok ke drama daripada anak dara sampai le ni berubah bulu tiup. Faham lagi. Betul tak? Duk layan ke drama. Hiburan. Laibun walahwun. Orang muda dengan laibun, orang tua dengan lahwun. Orang muda dengan sokang babah habis anyuk. Orang tua dengan hiburan di rumah. Pada turun dah orang ngajar tahu dah nak tengok sambungan semalam aero kena cekek dia tu kopek. Faham lagi? Ini masalah. Dah lepas tu boleh benda mu tengok habis 20 siri tengok habis dah boleh benda. Betul tak? Dia hiburan ni sekejap-sekejap. Jangan tukar dengan benda yang wajib. Talabul ilmi faridah ala kulli muslimin. Menuntut ilmu wajib atas sekalian orang Islam. Apa makna faridah? Faridah ni makna wajib. Hiburan kau tahu dah. Benda hibur saja. Bukan kita nak kata haram drama, tidak. Tapi mu sampai duk layang dia sampai jadi tua. Dulu anak dara ni tengok drama ni dia panggil tuk. Tengok lagi. Dah kat gigi baru 2 kali mari dengar masuk hospital. Dah masuk hospital tak apa. Orang kata dah mayang mana? Mayang kan ni. Barulah nak mayang gua ni. Dah ada ayah ni nak mayang kan ni. Masa sihat ni kita belajar. Ramai dah masuk ayah masuk apa dak mayang. Ikhtanim khamsan qabla khamsin. Sebelum 5 datang ambil 5 dulu. Faham tak? Sihataka qabla saqami. Masa sihat sebelum sakit. Masa sihat ni belajar cara semayang. Kalau kita tak boleh berwudu, ada plasta, ada seming, ada apa. Masa ni kita semayang kalau kaki masuk seming. Masa ni kita belajar semayang kalau ada masuk besi, masuk apa dan sebagainya. Supaya nanti bila sakit mudah. Dan sakit gitu. Ada tak ustaz pergi mengajar di hospital ada? Ada kuliah paduan ada? Ada. Dah benda ada. Anak cucu lah hari kuih. Faham lagi? Pandai waktu lah. Cucu nak balik. Esok ada hari pula. Hari nasi kapit sambal Faham? Mayang tau. Nak nasi kapit sambal. Buku tai kucing. Bubuhlah saudara abah. Faham? Nampak tak? Jangan main-main. Tu mujur tai kucing. Akhirat ni orang dah mayang, maka tai kucing ke masuk neraka? Dah munak mana? Kata kucing masuk neraka. Faham lagi? Mengaku dengan masuk neraka saqar, bertapik menolong api dak mayang. Tanya malaikat, masalaka fi saqar. Apa sebab ni orang lain masuk surga, mu sampai bertapik menolong terbakar anggur dalam api neraka ni apa? Qalu lam nakum minal musallin. Kami dulu dak semayang nampak? Ni belajar masa ni. Tinggal apa benda segalanya mak nenek tinggal. Kata ulama, jikalau suami dia tak ajar dia tentang fardu ain atau tentang semayang, bila ada orang mari ngajar, isteri boleh keluar rumah tanpa izin. Bila suami halang, berdosa suami. Kerana apa? Kerana belajar bab semayang, bab fardu ain wajib. Nampak? Kalau benda lain kita kena minta izin, nak mari berzanji, nak mari baca yasin. Itu kena minta izin. Tapi bab semayang, bab yang wajib, siapa tidak berdosa seorang perempuan keluar rumah tanpa kebenaran suami. Sedangkan keluar rumah tanpa izin suami itu dilaknat. Ayyuma mar'atin kharajat min baiti zawjiha bi ghairi idnihi la'anat hal malaikah hatta tarji' atau kama qala. Mana-mana isteri yang keluar rumah dalam keadaan suami tidak beri izin, dilaknat isteri itu sepanjang di luar rumah sampai dia balik semula. Tapi dalam bab belajar agama, dak wajib mari. Nampak? Minggu dengan laki dengan bini tak mari kau orang ngajar. Duk main cokek dia mah. Mu tengok aku tengok macam lawa ngak bini. Faham lagi? Mari belajar. Tak rugi apa-apa pun. Ni semua ni perjalanan kita menuju akhirat.
Nah, ibadat yang pertama iman, yang kedua ialah tentang ibadah kita. Ibadah paling penting solat. Nah. Apabila masuk waktu sembahyang, iza hadaratis salatu, maksudnya bila hadis sembahyang, yakni bila masuk waktu sembahyang, wal yu'azzin lakum ahadukum, salah seorang daripada kamu hendaklah melaungkan azan. Azan bang lah, kau Terengganu panggil bang. Tak? Dia kat Terengganu je sembahyang dulu baru bang. Tak? Betul tak? Kau Terengganu sembahyang dulu baru bang. Buat kira mamak bahasa tak sembahyang bang. Sembahyang dulu baru bang. Maksudnya bang dulu lah. Azan ni benda al-i'lam bidukhuli waqti solah. Bang azan ni ialah pemberitahuan, makluman tentang masuknya waktu sembahyang. Itu mana azan. Takut anak kita, ayah azan dia apa azan? Azan bang. Dah bang benda. Azan lah. Gitu je. Dah, azan bang tu maknanya pemberitahuan dengan masuknya waktu sembahyang. Sebelum ada kalimah azan macam kita ni, tak ada azan zaman Nabi. Awal-awal tak ada azan. Jadi akhirnya ada orang mari kediang, ada orang mari dulu congok tunggu, ada orang mari tengah, ada orang mari belakang. Jadi rohok nak sembahyang. Faham? Lalu bermesyuaratlah para sahabat. Bermesyuarat untuk fikir macam mana cara nak panggil orang supaya mari seketak sembahyang. Ini dalam sejarah Islam ni. Faham lagi? Jadi orang ni kata begini, kita buat gini, orang ni kata kita buat bakar api, lepas tu kita buat nyala biar nampak jauh belaka. Tu biasa, mari mayang lohor belaka. Sekarang asal kita bakar pula. Waktu tu, dah molek itu kita buat gini. Kita buat pakar loceng, macam-macam. Akhirnya dok putusan, tangguh mesyuarat esok pula. Faham lagi? Pada malam itu Allah jadikan Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu bermimpi. Dia mimpi apa? Dia mimpi seorang laki-laki, dalam mimpi itu bawa loceng besar. Faham lagi? Jadi kata Abdullah bin Zaid, hei laki-laki, mu nak jual tak loceng tu? Nampak? Pasal dia nak buat pagi azan ni lah dalam mimpi tu. Kata laki-laki itu nak buat benda, kami nak semayang seketok, nak katok loceng biar mari senang. Dengar loceng, mari sekaligus. Faham? Kata laki-laki itu, hei dah boleh, jangan pakai loceng. Gini, bila masuk waktu semayang, mu kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, macam hak kita bang tadi. Faham lagi? Lalu dia terjaga dari mimpi. Pendek ceritalah. Esok dia jumpa dengan Rasulullah SAW. Dia pun khabar semalam mimpi gini-gini. Nabi kata mu mimpi apa benda? Dia pun ceritalah. Laki-laki tu kata kalau masuk waktu semayang, mu kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian dengan komak-komak habis dia ajar. Faham lagi? Dan kata ulama, umpamanya Al-Hafidh Ibn Hajar, Nabi telah terdahulu oleh wahyu. Kemudian masuk mimpi kepada Abdullah bin Zaid. Faham lagi? Dan kata satu riwayat, Sayyidina Umar juga telah bermimpi yang sama pada malam yang sama. Faham? Jadi bila Nabi kata, cuma kata hak lelaki tu kata dalam mimpi pun, Abdullah bin Zaid pun buatlah. Masa tu tak ada lagu lagi. Dia kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, sampai hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Sayyidina Umar hak duduk dalam rumah ni dengar, dia mimpi sama malam. Dia dengar kalimah tu, dia berlari hunggar lagi sampai ridak atas kepala bau, kata ulama, jatuh belerek atas tanah. Hunggar lagi. Pasal apa? Pasal dia mimpi semalam. Maka Nabi kata gini, mugi rumah Bilal ibn Rabah, muajar kalimah-kalimah ni kepada Bilal ibn Rabah, dia yang akan azan. Faham lagi? Kenapa Nabi dah lantik Abdullah bin Zaid jadi muazzin pertama Islam? Dia yang mimpi kan? Betul tak? Apa wike Bilal pula macam Nabi ni kroni pula.
Faham lagi? Apa beri ke Bilal? Nah, dan kan yang mimpi Abdullah bin Zaid. Nabi pun beri sebab fa innahu anda sauta minka. Kerana Bilal itu suaranya lebih kuat dari kamu sekalian. Faham? Jadi ada dua perkara penting di sini. Yang pertama wajib, kedua sunat. Apa yang wajib? Belajar kalimah bang sampai dapat sebut dengan betul. Dalil mugi ajar Bilal kalimah tadi. Jadi nak bang sebut betul dulu. Lagu nombor 5. Faham lagi? Yang kedua sunat suara tu kuat. Jadi betul dulu ke lagu dulu? Betul dulu. Lagu nombor 2, kita lagu dulu. Betul tak kira asal lagu dah. Nampak? Asyhadu an la ilaha illallah. Dah bang. Macam Syria dah. Mana boleh salah tu. Faham? Salah tak boleh. Biar sedap pun. Kena betul dulu. Sebab tu wajib Bilal belajar sebut dengan betul. Faham tak? Ada dua Tok Bilal. Satu betul tapi tak sedap, tak berlagu. Yang kedua berlagu sedap sangat tapi tak betul. Ulama pilih hak betul. Kita orang awam pilih hak sedap. Sebab tu kita dengar Afrika bang, kita kata tak sedap. Bang dia gitu. Kita tengok, kita dihidangkan bang Mekah Madinah. Mekah Madinah. Faham? Kita dengar bang orang Mauritania. Tengok muazzin orang Nigeria. Nah, orang apa benda ni Madagaskar. Orang Cape Town. Nah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bang dia gitu. Apa gitu dia kata. Padahal itu kalimah azan. Betul tak? Yang kata tak sedap, yang tak kata tak sedap tu lagu. Hak lagu baru kata tak sedap. Macam kira ni apa benda musabaqah baca Quran. Dipersilakan sekarang qori daripada Sierra Leone. Lagi baca kita lagi dengar pelik. Benda baca gitu. Pelik gitu. Mudah. Tanyalah orang rasa komplain. Faham? Betul tak? Ilmu kan banyak. Kita tak ada ilmu, buat cara tak ada ilmu. Jangan kata dak kok, dak sedap dan sebagainya. Baik. Kemudian wal ya ummakum akbarukum, jadilah imam di kalangan kamu yang paling tua. Apa maksudnya? Bikalaulah hendak jadi imam, maka semuanya pandai belaka, maka yang paling tua afdal, bukan wajib orang tua. Dia gitu. Bukan wajib orang tua. Sebab tu ulama buat tertib hak mana afdal. Nombor 1 aqra'ukum, yang paling qori. Itu nisbah nas. Dengan ijtihad yang paling afdal afqahu, lebih pandai fiqh. Jadi nombor 2 lebih pandai bacaan. Sama-sama pandai fiqh, sama-sama pandai membaca. Hak mana? Akbarukum, kata setengah ulama, yang umur lebih tua. Lepas tu kalau ada imam muda, seorang 40, seorang 60, sama-sama pandai, 60 afdal. Bukan afdal sepanjang masa, nisbah afdal. Habis bertugas sekarang muda pula. Dia gitu. Kita pandai-pandai tambah orang imam tua, imam muda. Kenapa tak? Tambah muda orang tua. Muda lah imam. Budak baca hadis ni. Wal ya ummakum akbarukum, dan yang afdal jadi imam bagi kamu itu ialah yang paling tua. Maksud tua di sini tua yang tahu hukum, bukan tua tak tahu benda. Macam tu imam pelepah pisang. Faham tak tu imam pelepah pisang? Tu imam pelepah pisang ni baca pun tak berapa butir dah, suara pun tak tubik dah, tapi tak boleh letak jawatan. Macam pelepah pisang daun pisang kalau dia kecut habis dah dia jatuh jatuh tanah dah pun kena kerak dengan golok. Jatuh memang tak jatuh sampai kiamat dah jatuh. Faham lagi? Jadi maksud dah bila tua dah sudah tidak mampu, siapa dak tubik suara, siapa dak dengar tu,
Jadi hak belakang pun dia rokok ke sujud ni, rokok ke sujud. Ini masalah. Faham lagi? Jadi kalau sudah sampai uzur, orang lain dah. Orang lain. Tapi sayang dah sayang ke allowance tu dah. Hari ni dah umum akan naik allowance. Imam dan Bilal akan naik. Akan naik pula, nak ngundi pun nak naik. Patut awal-awal memerintah itulah, awak naik selalu. Boleh kuasa merintah, naikkan selalu Imam dan Bilal. Sebab bila dah ujung-ujung gini, jadi macam tak apa comel dah. Bila buka Terengganu lah, faham. Kadang-kadang kita tengok dalam tarawih, tambuh tak imam, panggil orang muda-muda tambuh tak imam, suruh budak-budak. Padahal imam itu sudah berjasa 30 tahun, 40 tahun. 5 waktu sehari mengetahui orang kampung semayang. Jangan buang gitu saja. Bila tarawih tak kenal Tok Imam. Suka, bukan salah, tidak salah ambil imam muda, budak-budak dan sebagainya. Tapi jangan sampai kita hilang adab. Faham lagi? Sampai kita hilang adab dengan imam-imam tua kita. Buat ada era dan sebagainya. Padahal dia berjasa besar. Hak sebulan tu kat kita tak ada. Ni balik 2 hari nak air sembah dah. Hak tu pula mari ngakau mari. Ni balik sampai rumah dah tinggal pula tokat. Faham lagi? Siapa nak komak pun dah ingat pula bawa gigi pelesu. Balik ambil. Maknanya dia berkhidmat dari muda sampai ketua tak? Jadi bukan tak boleh bincang molek-molek. Beri imam tua itu jadi imam witir, jadi imam isyak. Yang muda itu jadi imam tarawih saja. Jaga hati kawan tu. Sebulan tu tak mau tengok muka imam tua. Faham lagi? Jadi dia imam dah hari mengajuk duduk rumah main TikTok. Dia kita ni hilang adab, betul tak? Hilang adab. Saya dulu tu guru khabar lah tahun 90-an dulu lah. Kalau imam jalan, imam dia jalan nak tubik luar, kita duduk ladang. Kalau kita nak tubik jangan pitah. Kita ikut belakang. Walaupun dia naik bisikal, kita naik motor buat slow. Ni untuk guru ajar. Adab bukan wajib. Pitah pun tak berdosa. Hormat orang, dia kerja dengan Allah kan? Faham? Bukan kerja dengan kerajaan. Betul tak? Dia kerja dengan Allah. Jadi imam, faham lagi? Dah otong. Dia tubik dah pipa, dia kira bau lagi. Rau lagi. Ni ada orang gitu. Congek depan Tok Imam. Congek. Tok Imam aku dua ni itu tapau Tok Imam, nyembang Tok Imam. Dan awak gua ni akhir zaman. Betul tak? Adab tu sudah hilang. Dia ngemok dia pun dia kurang ajar, apa dah dia dengar ayah orang lain. Itulah bencana alam yang lebih daripada gempa bumi, lebih dahsyat daripada banjir besar dan sebagainya, iaitu anak-anak kita jadi biadab, kurang ajar dan sebagainya. Tengok dalam internet, habis ni canggah belaka. Mufti pun dia canggah. Semua benda dia nak ulah. Vaksin dia ulah vaksin. Jatuh kapal terbang dia ulah cuti skru kapal terbang. Faham lagi? Ustaz kabur harang dia katok balik ustaz. Faham lagi? Semua benda dia nak ulah belaka. Itu golongan ruwaibidah. Semua benda dia nak masuk campur urusan yang penting dalam masyarakat umat Islam. Ini golongan-golongan yang tidak naik amalan mereka sebenarnya melebihi daripada langit. Jadi Imam dan Bilal kerja itu kerana Allah. InsyaAllah siapa kerja kerana Allah, bayarannya lumayan walaupun tidak dinaikkan allowance-nya. Tapi kalau kerja dengan kerajaan dunia, tidak ada yang lumayan. Kerana kalau kita kumpulkan segala mah yang ada, berlian yang ada, duit berpuluh-puluh ribu juta bilion, kalau nak bandingkan dengan akhirat di sisi Allah, semua nikmat dunia itu tidak pun menyamai sebelah sayap nyamuk. Kita pergi jalan-jalan bandar, kita pergi kedai mah. Nak jual barang sikit kata mah dia, mah 10, mah 9. Dok ada sayap nyamuk jumpa. Ada orang beli. Ada tak orang ambil? Kedai ni ambil. Itulah harga dunia semua ni.
Di sisi Allah, di sisi kita so kira berebut hanya. Faham lagi? Berebut muka kok tu aku bahang pasir, aku bahang tu macam-macam. Dah, di sisi Allah tidak sama pun sebelah sayap nyamuk. Kalau sebelah sayap nyamuk tu harga 5 sen, dunia ni hak molek ni tak sampai 5 sen di sisi Allah. Nampak? Tapi kita duk honggak tu. Kalau boleh piti banyak tak bangun-bangun tengoklah tak ada benda. An-nasu fid dunya niyamun, manusia di dalam dunia sedang tidur. Iza mata intabaha fanadima, bila mati barulah terjaga. Baru bangun, lalu dia pun menyesal. Bubuk ke dunia. Dalilnya tengok kita. Kita hunggar ke dunia. Tengok sakit kita learning. Hadis Muslim tak tahu. Hadis Bukhari bagi. Sunan Abu Daud ada? Tak tahu. Musnad Darimi, Musnad Firdaus, Kitab Dailami, Sunan Daruqutni, itu semua tu ucapan-ucapan SMS WhatsApp Rasulullah yang ditinggalkan kepada umat. Faham lagi? Pesanan-pesanan dia. Faham tak? Ada pesanan rekah, ada pesanan panjang, ada pesanan tentang hukum, ada pesanan tentang solat, semayang dan sebagainya. Kita tak ambil agak. Tapi kalau keting kawan kita, ting, oh ni member, kena baca lalu Dalam WhatsApp daripada Nabi, dalam Sahih Bukhari, dalam Muslim, dalam Tirmizi, dalam Abu Daud, dalam Nasai, dalam Ibn Majah, dalam Sunan Ahmad, Musnad Imam Ahmad, dalam Daruqutni, dalam Baihaqi. Berpuluh-puluh ribu hadis sutip. Kita tak layang. Kita hanya kata saja Muhammad kekasih kami. Tulis di belakang kereta I love Prophet Muhammad. Dalam lagu Amalina tegeduk. Jadi mudah-mudahan Allah ampunkan kita, beri kesempatan kepada kita untuk menjalani kehidupan yang baik. Wallahu a'lam. Sebelum kita jawab soalan ada sikit, kita tengok dulu kutipan pada malam ini untuk buat menara masjid. Kita nak buat menara pula. Anggaran 20,000 harga menara. Satu jauhnya. 120,000 harga menara dan maslahat masjid yang lain. Petugas laki-laki perempuan sila bangun. Dia akan menggunakan karung macam ni yang ada logo sejid gini. Bangun dan kutip derma untuk live pemindahan derma live di bawah akaun masjid 130 1000 602 3714. Untuk bayar BAP 2200 65 25 04 007 Jabatan Perumahan Negara. Bangun-bangun petugas untuk memungut derma. Jangan balik lagi, kerana kita ada dua perkara penting. Yang pertama, kita akan menjawab persoalan yang diajukan oleh ahli Korea flat lerang kita. Dan yang kedua, saya baru dimaklumkan oleh pihak AJK Masjid, lepas pada semayang Isyak nanti ada jamuan besar-besaran di rumah masing-masing. Pelan-pelan kutip pelan-pelan kutip. Tamu bagi juga. Malah aku nak whisky tu, whisky ya. Nampak tak? Nampak? Sikit baik pada tak ada langsung. Dan esok mati tak dia nak sedekah dah. Baik, teruskan kutip. Tunjuk ke depan dia. Jangan awak tidur. Jadi orang yang nak bank in kemudian, nak beri sumbangan kemudian, dia nak pindahkan wang ke dalam akaun masjid, akaun yang tertera dalam live di Facebook. Sebab kadang-kadang kita tengok, KWSP kita ada 20,000 dalam, aku nak beri 1,000 ke masjid. Tinggal lagi 19,000. Tapi syaitan jahat, apa 1,000 nak beri korang, mu cari leluh-leluh, mu beri sikit aja.
Faham tak? Sedangkan Nabi berjanji ma yang kusuma demi sedekah, tak akan kurang harta pun sebab sedekah. Tapi syaitan ya'idukumul faqra, syaitan janjikan kamu jadi kurang. Allahu Rabbi. Sejuknya ni masjid ni. Naik apa benda air Asia dah sejuk gini. Tak? Sejuk siap dah kalau tak mari juga ada. Duduk di rumah pakai kipas kelek kipas. Mari dengar. Saya dulu ngaji, biar nak cerita seorang. Kita tak berakhir cerita-cerita ngaji-ngaji ni. Faham lagi? Pasal tak ngaji mana? Jadi ada seorang guru tu. Dia ni, kalau kita nak pergi ngaji rumah dia, saya ngaji siang dengan malam. Siang lepas asar sampai ke sebelum maghrib. Malam itu pukul 10 sampai pukul 12. Tak laki lah. Dia baca kitab, kita tak ada. Dobik. Seorang lah. Jadi isyarat boleh masuk dalam rumah dia, isteri Tok Guru akan buka pintu gini. Jadi buka gitu. Jadi bila kita sapa, tengok kalau tutup gitu jangan masuk lah. Faham lagi? Ada tak selesai lagi masalah dalam rumah. Jadi kalau kita mari pintu ada gitu, bermakna masuk. Jadi bila memang kita nak masuk tegah. Sebab apa nak masuk tegah? Sebab tiang tempat Tok Guru nyanda tu, atas kepala dia suis kipas, dan rumah dia panah. Atas stay, tapi dia tutup semua. Dia garik, dia akan tutup semua. Tak ada se pun akan buka. Tak masuk angin benda. Macam duduk dalam kukusan si agang. Faham lagi? Panah. Dan Tok Guru kita ni orang dia hebat ni. Hebat dia, panah guna pun dia kacing lengan. Dia kacing lengan, dia kacing apa habis tekuk ni. Kacing habis. Dia memang siap gitu semua. Tengah hari ke apa ke gitu. Kita kat ni lah. Serban cabut lah. Tutup ni buka sikit, nak susuk ni buka dada panah. Jadi kalau kita naik tu Tok Guru tak ada lagi. Khatmak buka kipas. Boleh buka kipas bagi dah panah hangat kipas keteng kipas gitu. Keteng okey dah. 2 jam ngaji kita arah kan, kita rumi. Kita payah faham. Tapi bila naik Tok Guru ada dah Allah. Duduk lah. Tidak buka kipas. Bukan kedekut dah ialah jenis gitu. Kita buka lah. Tapi kita nak buka dah atas kepala Tok Guru. Doa. Lain atas kepala anak kita. Nak minta izin pun tak gamak minta izin ni. Dah 6 tahun gitu. Allah berjeruk ni. Mula-mula buka ni, baca 2 pagi buka ni pula. Kalau Cirebang cabut 2 tariba. Faham dah? Tok Guru kita dah tengok. Tu kelebihan orang alim. Sabar. Kita ni sejuk gini, tak mari kau dengar lah bala. Faham lagi. Bala. Seorang makmum yang muafiq tapi disebabkan kaya, dia terbaca Fatihah lewat, imam pun rokok, dan hingga imam berdiri masuk rakaat lain dah. Makmum ini kena terus berdiri je tambah rakaat, dan kan gua ke guana. Baik, seorang yang terlupa baca Fatihah lalulah dia tersedar pada rakaat yang lain, maka rakaat yang dia tak baca Fatihah itu tidak dikira. Maknanya bila imam salam, dia kena naik tambah 1 lagi rakaat. Kemudian baru tayat akhir, baru salam. Saya berjanji, saya berhutang duit dan berjanji bayar bila dapat 55 tahun KWSP umur. Jumlah saya dapat 40,000. Satu sinar 5,000. Air citra 5,000, baki 30,000. Bayar hutang nak saya pinjam 5,000. Berapakah zakat yang saya kena bayar? Baik. Kita simpanan, tak kira simpan tu KWSP ke, simpan dalam tong ke, dalam apa pun, bawah atap ke, bawah tanah ke, jika dia kena cukup 2 syarat. Pertama, sampai nisab. Nisab itu ialah
harga 85 gram emas semasa. Hari ni berapa 1 kilo emas? Hari ni harga hari ni sekilo emas. Orang Lerang jawab, orang kampung lain jangan jawab. Orang Pelik Lerang, sekilo emas harga hari ni berapa? Kau puang, dah je beli sekilo. 1 gram lah. Berapa 1 gram hari ni? 1 gram 200. Contohlah, contoh. Kalau hari ni 1 gram RM250. Kali 85. 21,250 ringgit. Itu nisab dia. Jadi wang kita tu siapa dah? 21,250. Oh siapa dah lebih? Segi syarat sampai lagi setahun. Siapa dah? Maka banyak mana kita ambil? Kita keluarnya RM1,000 contoh. Kalau mau keluar 1,000, zakatnya 2.5%, RM25. Keluar tu 2.5% dari jumlah yang keluar, bukan jumlah yang ada dalam. Faham lagi? Jumlah dalam untuk kira nisab saja. Okey. Nah, zakat ialah 2.5% dari jumlah hak mu cabut waktu beg. Faham lagi? Jadi kalau mu waktu beg 20,000, RM25. Kalau waktu beg RM1,000,000, RM25,000 zakatnya. Dah kalau RM5,000, RM125. Buat keluar RM5,000. Faham lagi? Tengok Aisina, Aicitra. Aisina keluar RM5,000. Aicitra keluar RM5,000. 5 campur 5, RM10,000. RM10,000 kali 2.5%, RM250 zakatnya. Lepas tu baru bayar hutang. Soalan seterusnya. Solat subuh sunat imam panjangkan ke Ustaz? Dah guna pula adab mengatakan imam perlu ringkaskan semayang, tapi subuh sunat panjangkan, termasuk sunat Jumaat, solat Jumaat. Baik, dia kata kenapa sunat panjangkan solat subuh sedangkan sunat ringkaskan, pendekkan semayang? Gini, bacaan-bacaan Nabi yang dirakam, yang diingat, yang dihafal oleh para sahabat, subuh panjang, zuhur pendek sikit, Gari pendek, Isya tidak panjang, sederhana. Faham? Itu menurut satu riwayat lah. Jadi bukan maksud panjang ini membebankan makmum. Itu hadis lain. Bila kamu jadi imam, ringankan. Apa maksud ringan? Jangan sampai memberatkan makmum. Hak nisbah bacaan panjang, pendek, itu nisbah bacaan Nabi sebagai sunnah, untuk kita buat sebagai panduan. Nabi bila subuh panjang, zuhur panjang, asar pendek sikit, garik pendek, Isya sederhana atau pendek. Faham tak lagi? Gitu saja. Adapun Jumaat, Nabi tunjuk contoh surah Jumaat, surah Qiyamah dan sebagainya. Kita tak mau baca surah tu, baca surah lain yang seumpama itu. Kemudian pula, walaupun Nabi pun baca panjang subuh, baca panjang zuhur dan sebagainya, tiba-tiba ada seorang budak menangis, Nabi pergi pendek pula. Itu nak suruh, mana benda tu fleksibel. Bukan mesti baca panjang Baqarah, baca Yasin, nyanyi korang. Maksud panjang ini 3 kali wadduha. Nampak? Itu panjang. Sederhana itu 2 kali wadduha. Wadduha dan ke bawah itu surah yang qasar, dia panggil surah pendek. Itu maksudnya. Kita pergi bahang Al-Baqarah nyanyi. Walaupun Nabi biasanya dia baca panjang subuh, tapi satu hari budak-budak menangis. Bila budak nangis, Nabi pendekkan. Padahal biasa baca panjang. Maksud panjang sini, panjang pada semayang lain, bukan panjang ikut si. Faham lagi? Nak banding dengan subuh panjang, nak banding dengan garis panjang subuh, itu maksud panjang. Jadi tengah baca panjang, budak kecil nangis, Nabi buat perderas supaya habis deras semayang, budak tu dapat mak dia boleh ambil. Kita kalau jenis tu imam hak kakeng, tidak penting budak-budak, dia kira bacaan dia. Dengar can nangis dia, kau buat lagu waladhi, tekan. Faham tak? Anak dia cipang. Nabi comel tak? Yang terbaik kan, budak nangis syak dia perkah halu. Soalan seterusnya,
Kita masuk semayang lewat Zuhur Asar kan, kita nak anggar kita ni masbuk atau muafiq. Anggar. Mu anggar belah mana? Boleh belaka. Tak boleh nak anggar. Salah satu mana pun boleh belaka. Itu fiqh. Nah, boleh anggar mu muafiq. Boleh anggar mu masbuk. Tak boleh nak anggar. Tak boleh nak nampak wajah dah ni. Maka salah anggaran pun dikira maaf pada syarak. Kan mudah kan tu, kerana kita orang awam. Soalan seterusnya. Kalau masa semayang Masjid Al-Hijrah ini semayang Jumaat, solat di luar perlu atau tidak buka pintu tingkap supaya bersambung saf? Jawabnya tidak perlu buka. Nah, cuma ada khilaf ulama masalah kunci je. Jadi kita tutup ekong, luar dah ekong. Yang syarat paling penting bukan pintu, iaitu orang yang di luar dapat mendengar, melihat atau mendengar. Faham lagi? Walaupun kita tutup pintu ekong, luar dak semayang luar, orang luar nampak dak pergerakan imam atau makmum. Nampak tak apa. Bahkan duduk luar tu sampai kat parking tu ikut ramai. Dengar tak imam rakaat? Dengar? Nampak tak? Tak nampak tapi dengar, sah. Tak dengar tapi nampak, sah juga. Tak nampak imam, nampak makmum kat belakang, sah juga. Yang tak sah tak tahu rakaat ke tak lagi. Ya, aku tinggal rokok. Itu tidak sah ikutan. Soalan seterusnya. Bila solat Jumaat lepas khutbah kedua, selawat yang dibaca oleh khatib boleh dibaca kuat atau tidak oleh makmum sama khatib? Boleh saya tidak khatib suruh makmum? Jom baca selawat dengan kuat. Baik. Syekh Atiyah Saqar menyebut harus berselawat ketika nak azan, ketika nak baca khutbah, ketika Bilal mempersembahkan atau menjemput khatib naik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Contoh. Tapi perkara itu hendaklah diperlahankan. Cukup sekadar selawat. Faham lagi? Kerana syiarnya ialah khutbah. Faham? Yang syiar tu khutbah tu. Tapi kita terbalik, yang tidak syiar itu yang kuat. Faham lagi? Contohnya memberi pesanan supaya tidak bercakap-cakap. Itu bid'ah jaizah. Bid'ah tapi diharuskan. Faham lagi? Bila bid'ah yang diharuskan, tak perlulah siapa bergegar speaker. Perlahan adalah hadirin sekalian, dengar dengan teliti khutbah yang akan disampaikan supaya mendapat kesempurnaan pahalanya. Cukuplah. Hadirin sekalian, gong, jatuh siling. Faham lagi? Perlahan. Sedangkan khutbah kau pula tak dengar benda. Jadi sudah balik kok. Baju kok pakai balik tak apa sihat. Nampak tak lagi? Mana syiar, mana yang diharuskan, mana ijtihad, mana ijma'. Hak ijma' itu kuat. Masa zaman muda dulu, pak cik jimak isteri pada siang hari. Sekarang pak cik baru tahu tak boleh. Dan nak buat guana tu ustaz. Jimak mula. Baik. Dia dulu dia jahil. Pak cik mana lah sasar kat tangan. Dia pergi jimak isteri di bulan Ramadan. Hukum jimak isteri bulan Ramadan harus. Apa pula tak bolehnya? Yang tak bolehnya ketika sedang berpuasa. Suami puasa, isteri puasa. Kemudian rosakkan ibadat puasa dengan jimak. Situ haram. Faham lagi? Dan kena kafarah suami saja. Faham lagi? Suami saja kena kafarah. Apa kafarahnya? Puasa. Lama mana? Syahraini mutatabi'aini, 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, maka taklah dia beri makan orang miskin 60 cupok. Hamba tak ada lah zaman ni. Puasa 2 bulan berturut. Dia kata buat long tak gerak nak puasa, jimak je boleh. Umpamanya. Jadi boleh gitu. Orang gini kalau memang jenis tak larat dah nak berpuasa,
Nah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan atas golongan yang sudah tidak mampu lagi berpuasa, bayarlah fidyah, beri orang miskin makan. Dan ni baru ingat, bayar hari ni. Kita baru teringat pada tahun 99 contoh. Kita tak bayar zakat fitrah. Dah anguh, esok bayar lah. Faham lagi? Jangan tunggu Ramadan. Kita teringat tahun lepas tak bayar zakat fitrah. Esok kita bayar. Faham lagi? Seorang bayar 8 ayat, 2 orang 16 contoh. Sebab qada dia tidak ikut masa tunai. Sekarang kena tunai. Kita teringat pada waktu lepas semayang duha, kemarin dulu tak semayang lohor. Maka lepas duha tu kita qada. Jangan tunggu lohor, takut tak ingat pula kan. Apakah hukum penghuni yang mampu laki bini kerja tapi tak bayar sewa flat? Hingga berhutang 7-8 ribu. Itu dia dengan penyewa lah. Kita tak tahu. Dia gini, kalau kita sengaja tidak bayar hutang, kita orang berhutang tak dalam keadaan sengaja, hukumnya haram. Tapi kalau ada uzur, hukumnya dimaaf. Jadi zimah lekatlah tu hutang tanggungjawab pada masa hadapan. Soalan seterusnya, tuan rumah beli kucing tapi kucingnya berak depan rumah jiran. Jawabnya harus jika jirannya itu minat tai kucing. Jiran dia memang minat tai kucing, jadi tak apalah. Ada tak sini jiran-jiran yang minat tai kucing? Tak ada, orang marah belaka. Maka wajib tuan kucing kena bersih. Contohnya dia berak atas seming rumah orang, tuan kucing wajib pergi basuh sampai bersih. Tai kucing kena alih buat lain. Itu kewajipan. Ada saya bayar perkhidmatan kutip sapah dengan bayaran bulanan, tapi ada orang lain ambil sepatan dia tumpang letak sapah dekat depan rumah kita, dia tak bayar. Tu dia panggil hello. Itulah duduk berjirang gitulah. Dia bukan hak juruh belaka. Kita aja kena. Kan sekarang ni kita duduk bandar ni dipakai tepek. Tepek tu dia mari akak sapah. Tepek tu hak bayar bandar orang tu kan. Ada stiker tu. Kalau ada stiker tu tahun 2022, lori kat gigi mari akak sapah rumah kita. Kalau tak ada stiker tu duk akak. Dulu dia kata kalau kita bayar cukai bitu, dengan sapah-sapah dia akak. Ini cukai bitu bayar pula, sapah bayar suku pula. Maju berkat. Jadi ada jiran yang malam jiran dia mari tohuk datang sapah kita. Faham lagi? Siang nak mari sebelum subuh ada dan tengah malam. Ada kok gitu. Dah nampak kau ni. Takkan kita nak marah jadi balah pula jiran. Betul tak? Kalau balah dengan orang Tanzania tak apa. Jauh. Ni belah rumah tak molek Jadi tengok aje lah. Faham? Jadi ada kok perangai gitu. Jenis perangai gini, jenis perangai suka hello. Perangai huduh orang panggil. Waktu kerja tapi ponteng dia pergi dengar kuliah, apakah hukumnya? Hukumnya harus. Kalau company itu bapak dia yang punya. Faham lagi? Tak ada masalah. Ayah dia. Tapi kalau kita akad perjanjian pekerjaan dengan orang tak boleh. Kita kena minta kebenaran waktu kerja. Ketika kita usia sudah lanjut, kita dah nak belajar dah. Apakah amalan yang patut kita gantikan? Tak ada ganti, teruskan belajar walaupun tua macam mana pun, dan banyakkan istighfar. Sengaja beli guna duit koyak yang tak laku kemudian dilipat supaya penjual tak tahu. Orang ni tujuannya nak tipu orang lain. Nabi kata laisa minna man ghasya, bukan ajaran kami mereka yang menipu seperti ini. Kalau kena ke kita kan ni orang kecek wihak koyak. Kita pun susah. Jadi jangan buat korang. Soalan seterusnya, umur anak saya 17 dan 23 tahun ketika kecek, didik dalam suasana Islam. Dari kecek anak pakai tudung. Hari ini dua beradik kamu tak mau pakai tudung. Hancurnya hati. Jangan putus asa. Allah kalau putus asa jadi tak ada asa lagi.
Dalam hadis kursi Allah kata, ana inda dhanni 'abdi bi, aku mengikut sangkaan hamba-ku kepadaku. Mu sangka dia tak akan berubah dah, aku tak akan ubah anakmu. Nah, maka sangka baik dengan Allah, ada hikmah, dan kita harap sangat Allah mungkin akan ubah satu masa nanti. Teruskan berdoa. Sebab dalam besar ini payah lah. Tapi gitulah. Hidup kita ni gitu. Dalam dunia ni kedap. Molek kejap, dah molek pula. Senang kejap, susah pula. Dia tak ada masalah dalam surga bila-bila. Kita muka ni Tuhan beri sihat dah. Ada masalah pula apa? Kena beli bedak kau. Padahal muka sihat, bedak pula. Bedak saja tak cukup, kena ada blusher ni. Blusher tak cukup pula, eyeshadow. Eyeshadow tak cukup lagi, eyeliner. Eyeliner tak tubik saja, kena buah dekuk lah, spray clear. Faham tak? Tak sudah sama apa. Dah kau lama nampak kau tak apa comel muka aku. Kerana kehidupan dunia. Dunia itu maknanya tidak sempurna. Mugi kau ke mana pun, dia tak cukup lama. Soalan seterusnya. Apakah adab bergambar bersalam yang betul dengan ulama, kiai atau ustaz? Gini, kalau kita pergi kat ulama, dia duduk, jangan mari dari belakang. Ramai orang mari dari belakang. Ulama tu kena paling belakang, salam dia. Faham tak? Itu biadab namanya. Ramai yang biadab. Pakai serban, pakai ridak, dan pakai jubah, tapi tak belajar. Mari dari depan. Olok tangan. Nampak? Orang tua, guru kita, walaupun guru matematik, jangan mari dari belakang. Nak wisalan korang daripada depan. Ni orang ni tengok tak kena, kita hidup belakang ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dia. Hidup belakang. Kau depan. Assalamualaikum. Kemudian nak bergambar dengan ulama, dengan tok guru, jangan letak tangan atas tekuk. Jangan paut, tarik. Mai kat ni, tarik. Ada orang dia pegang tangan tok guru, tarik, nak suruh pergi ambil gambar. Faham tak? Itu semua tu kurang ajar belaka, biadab. Di mana dia duduk, di situ pergi ambil gambar. Soalan seterusnya, air basi ataupun air kencing yang percik sedikit dekat pakaian, boleh ke terus basuh dengan mesin basuh? Saya dah lama buat gitu. Adakah sah solat? Macam mana pula nak basuh balik semua pakaian? Gini, pakaian kita kena air kencing, kita bubuh dalam air beledi, bom rendam, maka air dalam beledi itu mutan najis, sudah ternajis sebab kena najis. Begitu juga air dalam mesin basuh, mana sampai 2 kolah. Air itu bersih, kita bubuh, lepas tu ambil seluruh dalam ada najis, bubuh dalam air mesin basuh. Air itu mutan najis. Lepas tu masuk pakaian yang bersih, semua mutan najis. Pusing. Jadi caranya keluar daripada itu bilas sekali lalu. Kawasan kubur kita bubuh mozaik dan bumbung dengan simen untuk mengingat alam, merosakkan kubur tanah kuburan diraja. Boleh ke kaedah macam tu? Dia pembinaan bangunan di tanah sendiri makruh. Adapun di tanah wakaf haram. Jadi kubur orang ramai tu wakaf ke sendiri? Wakaf haram buat binaan. Yang ada khilaf kepuk kubur. Tahu tak kepuk? Belendang. Itu pun yang kecil. Jenis yang nipis, yang sekira-kira kalau nak pakai gali tanah sebelah, dia boleh angkat dengan mudah, tidak menyusahkan orang lain. Ni kepuk ada dah suku, tepi bahan mozaik pula, itu haram. Banyak dah ni pakai batu mama daripada Langkawi apa semua, bubuh dengan pagar pula. Pagar haram pula, pasal tanah itu tanah wakaf, mana boleh pagar. Ada hak booking pula, mak baru mati sini, dia buat pagar lebih seorang lagi boleh muat. Kata dah sini kosong, ayah bila-bila. Maknanya dia rasa ayah dia mati dulu, dah dia bahan tanah dulu. Jadi mu kepung sudah, tanah wakaf haram, wajib atas kerajaan rombok. Hari ni juga kena rombok, tak rombok berdosa, kerana kamu pihak berkuasa. Faham lagi? Ada satu tempat tu di Syekh Ibrahim kubur 5-6 kosong, di kepung sudah. Nampak? Dan kan tanah wakaf tak boleh. Yang peliknya bila mak mati, nyinggi buat pagar pelari. Siap anak kuci ada tu pagar. Siap dengan wakaf, ada peles pelari pula. Itu semua tu, ini yang dikatakan bid'ah. Dia yang boleh bukan buat bangunan lawa-lawa gitu, bersihkan kubur. Faham? Dan kalau nak buat comel-comel masa mak mu hidup, pergi baiki tangga dia, pergi baiki rumah dia, betul tak? Beli gerobak dia, beli gerobak baju, beli pasang mozaik tangga rumah mak, baru betul.
Ni masih hidup mak macam kawan kandang lembu rumah mak. Nah, bila mati pergi buat kayu cengar pagar. Nah, apa tujuan mau pergi buat atap gitu? Supaya sejuk mak, tidak akan sejuk. Yang sejuk anak itu mari ziarah, baca Quran, berdoa, sedekah, baru sejuk. Seorang laki-laki dia buat wakaf, dia buat bubuh tak kubur ayah dia. Kata sini Umar, apa mu buat gini? Supaya sejuk ayahku. Hei, innama yazilluhu amaluhu fid dunya. Yang menjadikan dia sejuk amalan. Wakaf ni. Ulama fiqh membenarkan buat wakaf tu untuk orang hidup ziarah, tidak panah. Faham lagi? Dan gitu pula tak boleh tanang tiang, boleh halih. Nah, kita nak pergi ngaji tak panah, boleh buat. Bukan untuk mayat. Nah, lagi betul semua dah. Soalan seterusnya. Tak, nak tanya. Kalau orang bukan dia tu ibu nama orang mati boleh tak? Juakan panjang, ayah-ayah ni mati sekali-kali ada kubur, ibu nama sekian Aminah binti. Nama diharuskan. Tapi tak perlu lebih-lebih. Ni tulis pula bekas pengarah tu pengaruh. Muju dah hubung Facebook. Lagi. Nah, kalau nama kita tak boleh marah. Pasal ulama ada kata dibolehkan untuk pengecaman mudah ziarah. Nah, ni habis hubung minat dia, hobi dia begitu ini begitu gini. Nah. Kenapa zaman Nabi, lama orang tak lukis muka Nabi? Nabi marah, lukis mana? Sahabat orang kacau kita. Faham tak? Larang supaya suruh. Nah, Nabi larang melukis benda-benda hidup. Seorang laki-laki, dia ni pelukis makhluk bernyawa. Nabi kata jangan lukis makhluk bernyawa. Dan saya tak ada bakat nak kerja lain. Kalau gitu melukis yang tidak bernyawa. Maknanya dia lukis gunung, air terjun. Lukis bangunan macam kita gak lukis motor, lukis lori, lukis pelepasnya. Soalan seterusnya. Ada orang gila mari makan kedai saya hari-hari. Kadang dia bayar cukup, kadang bayar tak cukup. Biasa dia makan RM7, RM8 sehari. Ada hari dia bayar RM10 dan ada hari dia bayar RM2. Soalannya, bolehkah duit baki dia saya tak bagi kepada dia untuk menampung makanan untuk hari esok jika dia bayar tak cukup? Baik, dia gini, apa yang kamu tahu hari ni lebih RM2 pulang dulu. Kerana esok belum tentu kamu hidup. Nah, esok dia bayar tak cukup bagian kita simpan. Lusa dia bayar cukup, alhamdulillah. Hak bagian dia selagi kita boleh balik, bagi dulu orang. Faham lagi? Kerana esok kita bukan akad berjanjang dengan malakul maut. Faham lagi? Sebab hutang orang gila wajib bayar tak? Wajib bayar. Nah, kita nak bayar hutang orang gila, hutang orang hidup tak bayar. Hutang orang gila pun tak bayar. Kalau kita tengok Mak Saleh, otak dia banyak bantu kutip siapa, membantu orang ramai, tak kira. Kenapa kita umat Islam takut lama? Apa perubahannya? Kita tak ikut. Kita Islam IC. Kan Nabi suruh bersih. Nah, kita ikut, tak ikut. Kalau kita ikut, kita yang menjadi yang paling bersih. Tengok dah jambang kita lah, jambang awam. Berok dok pang. Dok pang berok. Hak dalam makuk dia hak tepat tak kaki berok satu. Ada satu jambang tarik dia ngecik di dinding. Dia berok handstand. Nampak tak? Kaki tangan tak ke bawah dah. Allahu a'lam. Itulah nampak civic minded kita. Dah. Kenapa? Kerana tidak ikut Islam. Islam itu agama yang terbaik. Bila tak ikut tak ada apa. Walaupun ikut papan tanda penuh kiri kanan, kita tak ikut. Kita bukan ikut si kita. Babah kau. Faham lagi? Soalan seterusnya. Isteri solehah tenang jiwa melihat. Suami solehah pula macam mana? Tenang jiwa juga ke? Tenang. Bila kita tengok muka isteri solehah, kita jadi rasa senang hati. Isteri tengok muka suami yang baik, rasa senang tak hati? Senang tak? Sama saja. Sebab tu walaupun muka tengok orang negro hitam, mana ada macam kita. Orang Habsyi tu, kalau dia duduk dengan India sebelah, India tu kita ingat Mak Saleh. Mana hitamnya Habsyi. Faham tak? Tetapi kita senang melihat orang Habsyi yang di Madinah, di Mekah. Kenapa? Kerana mereka baik, tersenyum, beri salam, banyak amalnya.
Nah, jadi nur tu naik ke muka. Nah, kebaikan, soleh tu mana baik? Baiknya itu naik, manisnya di muka. Nah, tu tengok kena cerah mahkamah syariah. Mana ada muka macam senduk, comel-comel belaka. Tu tak? Kena cerah. Dua bulan nikah kena cerah. Dok-dang setahun kena cerah. Putih-putih lepu. Faham? Tengok mahkamah syariah. Tak nyang kita dah kena cerah pun. Muka macam belalah katih. Nampak tak? Apa? Dah baik. Nah. Seronok tak ada isteri salihah? Dan isteri gitu juga seronok ada suami yang soleh. Suami isteri jenis dia berhibalah. Nampak? Kalau boleh hok berhibalah jeng. Hok betul kita dia kata salah. Batulah kalau kita dengar orang dia cerita laki dia gini-gini, jangan percaya. Kita dengar laki pula kata bini gini, jangan percaya. Boleh jadi betul, boleh jadi pelawak. Kerana kita tak akan cerita hak buruk kita. Betul tak? Kita dah pakai sebelah. Oh gitu. Gitu pula. Dok tahu tarang. Padahal bini pelawak. Dia kata laki dia dak win nafkah. Oh, nampak baik ngak apa pakai piyah dak win nafkah menatang tunggu. Betul tak? Pasal pakai dengar sebelah. Nah. Kita bukan wajib sifat dengan sidik. Itu para nabi, tak pelawak. Kita pelawak. Betul tak? Kita banyak nak pelawak. Sebab tu akhir ayat kita pilih pelawak juga. Sebab kita yang lantik. Dah kita siapa? Kita bapa pelawak. Tak lagi. Naik lebih kurang kita kok. Nah. Sikit lagi dah. Kenapa adik dah? 5 minit boleh? Nak bagi payah dah. Soalan seterusnya, musafir asalnya nak buat jamak takdim tapi tak ingat putus mualaf sebab tertentu. Boleh tak dia buat semula solat pertama buat mula? Tak boleh. Mungkin buat karang pula mayang so. Faham lagi? Cuma mak nak faham. Ada kala putus walat itu betul, ada kala tak putus. Kalau darurah tak putus. Contohnya lepas pada semayang dia junub, maka dia pergi mandi junub dulu, sambung balik boleh walaupun lama masa mandinya. Faham lagi? Yang tak boleh itu bukan perkara yang berkait dengan semayang. Lepas semayang pertama pergi bahasik dulu, baru putus walat. Lepas semayang pertama teringatlah bahasanya kuci pintu kereta, dah ingat kuci, dia pergi kuci dulu, tak putus walat. Faham tak? Itu darurah yang diizin, tapi syarat pendek masanya. Lepas semayang pertama batal wuduk, dia pun pergi ambil wuduk. Tak apa. Atau dia tak ingat pakai minyak wangi, dia pun pergi ambil minyak wangi pakai, tidak putus walat. Soalan sedikit lagi. Soalan seterusnya, kalau saya ada jodoh dengan sepupu macam mana? Sebab hati saya sering tertanya-tanya, macam kurang puas hatilah orang lawa boleh situ, saya tak dapat situ. Apa? Sebab hati saya sering tanya macam kurang puas hati. Orang lain boleh situ, saya tak dapat gitu. Gitu. Saya tak dapat gitu. Dia nak ke sepupu dia, dah nak sepupu nikah lah. Itu buat soalan kok. Faham lagi? Dah sepupu mu, maknanya mak ayah adik-beradik. Betul tak? Kalau tak mak ayah mu adik-beradik, dipanggil sepupu. Boleh bincang boleh. Dah boleh ke nikah sepupu? Dah ada masalah. Dah ulama kata haram. Ulama mana kata haram? Ulama kata tidak afdal. Tak? Tidak afdal. Afdal nisbah mana? Nisbah keturunan kita tidak membesar. Jadi keluarga kita duduk dalam tu je lah. Kalau kita nikah dengan orang lain pula, jadi besar lah. Kita duduk hilang, nikah dengan orang tu buruk, jadi ada satu lagi keluarga di batu buruk. Contohnya ni kalau orang tu kaya, kau ingat tu kaya, cerita kaya lawan tu pakai. Faham lagi? Dia yang mah lawan dia yang tunggal. Dia jadi membesar. Itu saja. Tak ada masalah kahwin sepupu. Tapi jangan kerana comel sudah. Jangan nikah kerana comel. Kita banyakkan ni nikah tengok muka. Dan kan Nabi kata tengok akhlak. Betul tak? Kita tengok muka. Okey. Tengok muka.
Tak. Dah kan Nabi kata tengok akhlak. Bila tengok akhlak, taribat yadak. Beruntunglah kamu ataupun kamu steady lagi. Tak. Kita tengok muka lawa lah. Tapi mulut macam poker. Faham lagi. Mulut. Nah, ngena balik ngemok kita yang maki. Adik-adik kita yang supah carut lebih lagi. Nah, muka lawa. Nah, jadi muka kediang, bukan nak muka macam orang keku. Tak, tapi akhlak. Nampak? Fasfat bizatid din, pilihlah yang berakhlak. Agama itu bukan mana agama Islam, akhlak. Nah, taribat yadak, puas hati. Tak puas hati apa? Muka dia walaupun tak comel, tapi kerana manisnya mulut, akhlaknya manis, makin lama makin comel pula bini aku nampak. Betul tak? Walaupun hitam letu macam blacking, tapi kau lama kau nampak putih dengan akhlak. Tapi kau kena bahan penapok tu putih-putih belaka. Nampak dah lebah bahan itu lelaki ni jek tadai. Nah, apa? Mulut uduh. Mulut berahi maki, berahi carut, berahi sopah, berahi pelawak, berahi ngopak, belawang, baloh ngejerang, penuh susah hati tu lelaki. Nah, soalan yang kedua sebelum akhir. Kubur Belanda ada kawasan tanah umat Islam, boleh kita robohkan sebab berkasang zaman Portugis dulu. Tak ada orang keturunan pun mari ziarah. Kita peguam hukuman mati anak gua mata di sisi kita, otak kita senang duduk apa nasihat jadi orang yang adil. Baik. Kita jadi lawyer, jadi pendakwa apa semua mesti atas keadilan Islam. Tak boleh atas mahkamah saja. Atas ilmu yang kita belajar saja. Nah, dalam Islam ini kalau orang yang tak bersalah, kita tolong supaya diputuskan tidak bersalah. Adapun orang yang memang bersalah, kita berusaha supaya tidak nampak bersalah. Itu haram. Faham lagi? Itu kena masalah. Kita tanakuk yang begitu besar dalam sistem guaman Islam dan konvensional kita ni. Banyak perubahan yang kita kena lakukan. Kubur Belanda dia kata, kubur Portugis. Belanda benda Palang. Orang putih. Portugis? Sama-sama pendudukan Belanda pun sama. Sama juga. Baik. Dia kata kubur orang Portugis. Orang Portugis mari ke mana dulu? Melaka tahun 1511. Mula-mula orang Portugis mari tahun apa tak ingat? 1509. Beres di Square. Dia mari serang tu 1511. Jadi pertama mari 1509. 1511 mari tentera. Berperang boleh menang. Bukan menang tanah Melayu, dia duduk dalam kubu tu saja. Kubu Pamosa tu saja. Baik. Sekarang ini kubur-kubur dia dah tak ada korang mari. Bolehkah kita buat permohonan dan sebagainya? Jawabnya bukan nanti kubur Portugis, kubur orang Islam pun boleh. Apabila sudah hilang bekasnya, sudah tidak ada lagi di dalamnya, maka jika tanah itu bukan tanah wakaf perkuburan, boleh digunakan untuk perkara lain. Tapi jika tanah itu wakaf perkuburan, maka tak boleh guna untuk benda lain, boleh guna untuk simpan mayat yang baru. Nampak lagi? Dan soalan yang terakhir pada malam ini, bolehkah kita berdoa untuk menghancurkan tujuan hidup kawan dia kerana telah memfitnah kita? Bolehkah main TikTok? Bagaimana nak tegur perempuan tak tutup rambut? Dia TikTok ni benda apa? Video. Dia tidak ada hukum, dia macam TV. Pernah ditanya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Mandili hukum tali basing. Dia kata tak ada hukum. Tengok konten. Keluar benda yang harus, benda yang haram jadi haram. TV itu saja kalau mudah uka kita tak ada hukum. Jadi kalau TikTok itu benda yang baik, benda yang baik itu baik ya. Kalau benda yang haram berdosa. Tapi banyak nampak benda yang haram TikTok dengan joget orang tak malu.
dengan goyangkan tubuh dengan pakaian seksi dan sebagainya. Ini semua kegilaan yang mengundang fitnah, dan tuan itu berdosa. Dulu orang yang nyanyi joget orang pandai. Faham lagi? Ni anak dara biar ada anda pun joget diri. Dia yang ambil, dia joget, dia poh. Faham lagi? Itu panggil kegilaan. Tak kegilaan, gila lah, gila dia ni. Nah, kenapa? Dia mendedahkan aib dia sendiri. Aurat ini mana aib? Aib ni maksudnya kemaluan. Dia sendiri tunjuk kemaluan dia ke orang dalam TikTok. Nah, jadi kalau TikTok itu benda nasihat, TikTok itu resipi makanan, tidak boleh kita nak katakan haram. Nah, dia yang paling hanyut TikTok orang Cina, orang Malaysia, orang Indonesia. Nah, hanyut berat. Ini kajian dah. Perempuan-perempuan mendedahkan aurat pelik-pelik sangat. Hilang sifat malu dan sebagainya. Jadi gunakan supaya TikTok itu tidak mengheret kita kepada neraka Allah. Nak tegur perempuan yang tidak tutup aurat. Tak tutup aurat, kita tegur dengan jelas. Tutuplah aurat. Tak jadi apa, tak tutup aurat itu haram. Tak tutup aurat itu masuk neraka. Tapi ada orang dia kata kalau gitu ustaz telah mengambil kerja Tuhan. Kenapa? Sebab ustaz kata tak orang ni masuk neraka. Itu bukan ambil kerja Tuhan. Itu kerja Nabi yang Nabi pesan suruh sampaikan. Nabi kata balighu anni walau ayah. Sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Jadi Nabi kata kan simpani min ahli nar. Ada dua golongan ahli neraka. Yang pertama pemimpin yang keras ke atas rakyatnya. Yang kedua nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka asnimatil bukhti al hadis. Orang perempuan zaman kita ni bukan zaman Nabi, sebab Nabi kata lam arahuma. Aku tidak sempat lihat golongan ini. Zaman kita, mereka ni pakai baju tapi telanjang. Maksudnya di sisi makhluk kita pakai baju dah, dengan seluar ketat, dengan baju ketat, tapi di sisi Allah telanjang. Kerana menampakkan bentuk badan. Ma'ilatun mumilatun, memandang-mandang dan dipandang-pandang. Memanglah kalau kita perempuan pakai ketat, memang pandang. Power. Ini masalah. Ada satu lagi, orang perempuan ini fitnahnya tubuh dia, bila dia mari kat depan, syaitan hias dia. Bila dia pusing punggung pula, syaitan hias juga. Al-mar'atu idza aqbalat ala surati syaitan wa idza adbarat ala surati syaitan. Perempuan itu bila menghadap datang kepadamu atas rupa syaitan. Bila dia berpusing balik atas rupa syaitan kau. Bukan dia syaitan. Syaitan hias mata kita jadi nampak nampak. Jadi kita jadi terfitnah. Betul tak? Kerana kita ni zuyina linas hubu syahwati minan nisa. Jenis laki-laki ada satu aplikasi dalam badan dia berahi orang puang. Siapa sini orang lelaki? Orang puang jangan jawab. Dia tak berahi orang puang. Kalau ada mati bucuk, dia jawab. Cakap langan, apa tak berahi? Oh, saya tak ada hang tak. Saya dengan orang puang tak berasa benda. Memang mati bucuk. Faham lagi? Mestilah. Jadi Allah benarkan tasyrikkan nikah. Oleh kerana jenis lelaki berahi kau puang berahi kau lelaki, maka ditasyri'kan, dibenarkan kita berkahwin berseronok suami isteri. Faham lagi? Dan hadis yang lain kata kalau mu tengok tengah jalan, power, besar punggung. Nabi kata hendaklah bawa balik ke rumah dan yang di rumah itu sama tengah jalan. Faham lagi? Maksudnya keseronokan yang kamu akan dapat sama saja. Gitu kau puang tengok orang lelaki tengah jalan, baliklah katuk lakimu, tidak jadi penuh jahanam. Kerana Allah sudah bagi yang halal itu halal, yang haram itu haram. Jadi kita kabar masuk neraka ni, jadi nak marah. Sebab Nabi suruh sampaikan satu hadis, perempuan yang tak tutup aurat atau tutup tapi menampakkan bentuk badan min ahli nar, daripada member of the hell, iaitu ahli neraka. Siapa-siapa netizen pun tak boleh nak marah kerana kita sampaikan daripada Nabi. Dia berasa hati ke tak berasa hati, wallahu a'lam. Mudah-mudahan kalau tidak sedikit, tidak banyak, sedikit kita dapat manfaat daripada apa yang kita dengar pada malam ini. Sumbangan pada malam ini 1,000
RM1,966.60. Pihak masjid hanya semampu mengucapkan ribuan terima kasih. Allah yang akan menyempurnakan balasan pada tuan-tuan dan puan sekalian pada hari kiamat nanti. Allah manfa'na bima 'allamtana, 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.